Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih menonton Buletin 1.30 12 Oktober. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini: usul RMK 12 dibentang di Dewan Negara untuk kelulusan. Jabatan Peguam Negara kenal pasti kesalahan lain dalam kes kehilangan wang $6.94 juta Amerika. Siri X70 kejuruteraan bersama-sama Zeiss. Fotografi ditakrifkan semula. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membentangkan rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 di Dewan Negara hari ini bagi kelulusan. Usul RMK 12 yang memperuntukkan perbelanjaan pembangunan terbesar berjumlah RM400 bilion berbanding RM260 bilion dalam RMK 11 itu adalah pelan pembangunan menyeluruh yang akan memperkenalkan beberapa pembaharuan. Ia bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan pengagihan peluang dan hasil yang lebih saksama. Yang di-Pertua, dengan penuh takzim, saya berdiri di dalam Dewan yang mulia ini untuk mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Dewan ini menyedari akan cabaran untuk memulih serta menjana semula ekonomi negara bagi mencapai pertumbuhan yang mampan dengan mengambil kira landscape sosioekonomi pasca COVID-19 dan pencapaian rancangan Malaysia ke-11 2016-2020, merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan selaras dengan semangat keluarga Malaysia, aspirasi wawasan kemakmuran bersama 2030 dan agenda pembangunan mampan 2030 dan meluluskan rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang menetapkan hala tuju strategik bagi mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan. Hala tuju strategik RMK 12 adalah bertemakan Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan. Persidangan Dewan Rakyat pada 7 Oktober lalu meluluskan usul RMK 12 tanpa sebarang pindaan. Usul itu sebelum ini dibentangkan Perdana Menteri pada 27 September lalu disusuli sesi perbahasan yang bermula 28 September hingga Isnin lalu. Sesi penggulungan RMK 12 pula bermula Selasa membabitkan 30 menteri dan timbalan menteri dengan penggulungan terakhir dibuat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustapa Mohamad. 106 ahli Parlimen Blok Kerajaan dan Pembangkang mengambil bahagian sepanjang sesi perbahasan RMK 12. Seterusnya beralih ke sidang Dewan Rakyat, sesi pertanyaan menteri menyentuh isu Pakatan Keselamatan tiga negara, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia AUKUS, selain hak penjawat awam yang tidak mahu mengambil vaksin. Turut ditanya soal persempadanan semula atau menambah kawasan pilihan raya. Untuk butiran lanjut, kita berlintas langsung bersama Salina Zakaria di Parlimen. Teruskan dengan laporan anda, Salina. Baiklah, terima kasih. Di Seri Pentas, hari ini merupakan hari Selasa dan merupakan waktu bagi pertanyaan-pertanyaan menteri, dan antara yang menjadi tumpuan hari ini ialah Malaysia akan terus kekal dengan pendirian pembentukan Pakatan Strategik Keselamatan Baharu Australia, United Kingdom dan juga Amerika Syarikat AUKUS yang hanya akan melahirkan kegusaran dan juga berpotensi untuk mengganggu gugat keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Dan menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, tindakan itu konsisten dengan seperti mana yang disuarakan oleh Perdana Menteri sebelum ini bahawa AUKUS boleh mewujudkan provokasi kuasa-kuasa lain bertindak secara lebih agresif di rantau ini, terutamanya di Laut Cina Selatan.
Dalam kedua-dua perbincangan ini, saya telah menegaskan bahawa Malaysia tidak mahu diheret dalam geopolitik pertimbangan kuasa-kuasa besar di rantau ini. Saya juga tekankan, sebagai sebuah negara ASEAN, Malaysia memegang prinsip untuk mengekalkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali (ZOKPAN). Australia harus hormati prinsip ini. Beliau juga menjelaskan Australia perlu mendapat persetujuan khas daripada Malaysia jika mahu mengadakan latihan ketenteraan atau memasuki perairan negara ini. Malah menolak alasan AUKUS bukan satu pakatan ketenteraan, sebaliknya kerjasama perkongsian teknologi kapal selam berkuasa nuklear. Justru Malaysia dengan tegas tidak mahu diheret dalam kancah geopolitik pertimbangan kuasa-kuasa besar di rantau ini. Beliau terdahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan menteri oleh ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Dan bagi soalan kedua pula, antara yang ditumpukan ialah usaha untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19 kepada kaki tangan awam perlu dilaksanakan secara berhemah dan mengikut peraturan yang sesuai. Dan menjawab perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdul Latif Ahmad berkata, ketika ini hanya 1.92% daripada 1.6 juta kaki tangan awam yang masih lagi belum divaksin. Suntikan vaksin COVID-19 ini masih lagi berjalan dan dibuat secara sukarela, termasuk juga kaki tangan perkhidmatan awam. Walau bagaimanapun, jika kerajaan ingin mewajibkan atau memastikan semua 1.6 juta ini disuntik, ia perlukan beberapa syarat, peraturan dan juga engagement supaya perkara ini dapat dilakukan dengan cara yang berhemah. Adakah kerajaan bercadang untuk mengenakan perkara yang sama, iaitu ujian RTK kepada guru-guru dan penjawat awam 2 kali seminggu juga, supaya tidak tersebarnya penyakit COVID ini? Soalan yang baik, cadangan yang baik. Kita boleh bawa dan bincang dalam mesyuarat MKN pandemik yang dipromosikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Mengulas isu orang awam yang berdegil tidak mahu menerima vaksin COVID-19, beliau berkata kerajaan tidak boleh memaksa dan negara masih belum mempunyai sebarang undang-undang untuk mewajibkan pengambilannya. Dan Dewan dalam pada itu turut dimaklumkan bahawa kerajaan masih belum mempunyai sebarang perancangan untuk membuat kajian persempadanan semula. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan pelaksanaan hanya selepas tempoh 8 tahun mengikut peruntukan Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Namun sekiranya SPR memulakan urusan berkenaan, ianya perlu selesai dalam tempoh 2 tahun. Bagi maksud tersebut, lat tempoh 8 tahun bagi kajian semula sempadan negeri Sarawak akan berakhir pada tahun 2023. Negeri Sabah tahun 2025. Manakala negeri-negeri Tanah Melayu pada tahun 2026. Beliau menjawab pada sesi pertanyaan-pertanyaan menteri ditanya ahli Parlimen Rasah Cha Kee Chin. Ia berkaitan cadangan kerajaan menambah kawasan pilihan raya atau persempadanan semula berikutan pertambahan pemilih pada suku ketiga tahun ini. Menjelas lanjut, terdapat pindaan undang-undang perlu dibuat selepas kajian persempadanan semula dilaksanakan. Penambahan pengurangan kerusi dan kewujudan wilayah baru itu memerlukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melakukan kajian sempadan dalam tempoh 2 tahun daripada tempoh pindaan baru berkuat kuasa.
Dan hari merupakan adalah hari terakhir mesyuarat penggal keempat Parlimen ke-14 yang dijadual untuk membahas dan menurut Fasal 3 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan untuk mengungkai ordinan-ordinan darurat. Bagaimanapun cadangan yang akan dibawakan oleh Perdana Menteri antara lain melibatkan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 akan dibahas pada mesyuarat yang akan datang. Begitu juga ordinan darurat pencegahan dan juga pengawalan penyakit berjangkit bagi pindaan 2021 dan ordinan darurat standard minimum perumahan penginapan kemudahan pekerjaan pindaan 2021. Dan nampaknya itu sahaja laporan daripada sidang Dewan Rakyat. Ia akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Sekian laporan daripada Salina Zakaria. Kita kembali kepada anda di Seri Pentas. Terima kasih Salina. Berita seterusnya, Jabatan Peguam Negara mendapati wujud kesalahan-kesalahan lain yang memerlukan siasatan lanjut dilakukan oleh agensi penguatkuasaan yang berkaitan berhubung kes kehilangan wang $6.94 juta Amerika yang disiasat pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Jabatan Peguam Negara menerusi satu kenyataan medianya memaklumkan kertas siasatan kes itu dikembalikan untuk tindakan lanjut. Perkara itu dimaklumkan selepas pihaknya mengkaji dan meneliti kertas siasatan berkaitan siasatan kes kehilangan wang berkenaan yang diterima pada 28 September lalu daripada pihak SPRM. SPRM sebelum ini dilaporkan menahan 3 pegawainya selepas bekas Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid membuat laporan sejumlah besar wang tunai yang dirampas dalam siasatan terhadapnya pada 2018 hilang. Siri X70 kejuruteraan bersama-sama Zeiss. Fotografi ditakrifkan semula. Kebenaran rentas negeri sejak semalam memberi kelegaan termasuk golongan peniaga di hentian rawat dan rehat perasing di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Rata-rata peniaga siap sedia menerima peningkatan jumlah pelanggan sekaligus menampung kerugian yang ditanggung sebelum ini. Tinjauan di R&R Perasing mendapati premis jualan mula dibuka secara berperingkat menjelang jangkaan peningkatan pelanggan pada hujung minggu ini. Menurut peniaga, mereka sudah pun melakukan persiapan awal dengan membeli barangan keperluan untuk berniaga apabila kerajaan telah memberi gambaran awal beberapa hari lalu berkenaan kebenaran pergerakan rentas negeri. Menurut mereka, sebelum ini ramai peniaga yang gulung tikar kerana tidak balik modal akibat ketiadaan pelanggan. Alhamdulillah dah sebab lama dah tak berniaga. Kita tak berniaga ni. Bila dah dapat berniaga ni ingat dia dah sebut boleh rentas tu, kita rasa macam mana nak cakap? Seronok lah sangat sebab lama dah. Memang ikut kita asyik keluar je, masuk tak ada. Rasa macam selamat hari raya lah. Rasa macam agak ada sinar di hujung jalan gitu. Kita niaga kat highway ni bergantung kepada orang rentas negeri kan. Jadi sekarang ni kita rasa macam benda tu rasa macam back to normal. R&R Perasing di daerah Kemaman antara persinggahan utama orang ramai untuk ke negeri Pantai Timur. BTS Tidur Nyenyak, perkhidmatan penjagaan tilam 7 langkah Kowe menjamin kebersihan tilam yang sempurna. Kami memastikan tidur yang lebih nyenyak. Sebanyak 7 pertukaran memorandum persefahaman MOU yang dianggarkan bernilai 1.22 bilion ringgit akan berlangsung antara Malaysia dan rakan global pada minggu kedua Expo 2020 Dubai. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Seri Dr. Adam Baba, ia sekaligus menjadi penanda aras hubungan kukuh yang terjalin antara Malaysia dengan rakan niaga di peringkat global. Tambah beliau, Pavilion Malaysia dengan tema Mencipta Pemula Niaga Mampan Masa Depan menjadi pameran ekosistem teknologi yang berkembang pesat daripada perspektif pembuat dasar, pelabur dan syarikat pemula niaga terkemuka tempatan. Ia juga memperkenalkan Malaysia sebagai hub pelaburan syarikat pemula niaga yang menawarkan peluang dan insentif tersedia, lokasi strategik, ekosistem tempatan yang pesat serta infrastruktur komunikasi dan pengangkutan berkelas dunia.
Persatuan Insurans Hayat Malaysia LIAM mencadangkan pelepasan cukai bagi premium insurans perubatan dan kesihatan dinaikkan di bawah Belanjawan 2022. Presidennya Loh Guat Lan berkata kerajaan boleh membenarkan pelepasan cukai semasa RM8,000 untuk perubatan atau menaikkan gabungan pelepasan cukai semasa RM3,000 kepada RM6,000 bagi insurans pendidikan. Ini seterusnya akan mengurangkan bebanan potensi perbelanjaan besar daripada pembayar cukai. Persatuan itu turut meminta kerajaan menaikkan had pelepasan cukai peribadi semasa daripada RM3,000 kepada RM5,000. Pengecualian 6% cukai perkhidmatan ke atas skim insurans kaki tangan kumpulan serta melanjutkan program baucer RM50 perlindungan tenang bagi kumpulan B40 daripada 2022 hingga 2023. Masyarakat perlu lebih terbuka untuk membincangkan mengenai kesihatan mental bagi menghapuskan stigma berkaitan permasalahan itu. Kesaksamaan akses kepada kesihatan mental juga penting supaya masyarakat dapat menerima rawatan dan perkhidmatan tanpa mengira sempadan. Justru membawa tema menuju kesaksamaan kesihatan mental, kempen Let's Talk Minda Sihat, anjuran Kementerian Kesihatan KKM terus mengurak langkah mempertingkatkan kesedaran kesihatan mental secara meluas dalam kalangan masyarakat. Stigma itu masih lagi ada, seolah-olah mereka yang cari rawatan ataupun bantuan kesihatan mental ini dianggap sebagai tidak siuman. Ini stigma yang masih lagi ada, dan saya rasa stigma ini perlu kita buang jauh-jauh. Dan kita perlu normalise soal kesihatan mental menjadi satu perkara yang normal untuk kita cari bantuan dan juga kaunseling dan juga rawatan. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Pelan Strategik Kesihatan Mental 2020 hingga 2025 dan kempen Let's Talk Minda Sihat secara maya sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kempen itu merupakan hasil kolaborasi pintar bersama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO untuk memberi kesedaran mengenai kesihatan mental kepada masyarakat. KKM juga mewujudkan talian bantuan sokongan psikososial dengan kerjasama NGO untuk memberi sokongan emosi kepada golongan yang memerlukan. Antara agensi lain yang terlibat ialah Talian Kasih oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan talian KSK Care oleh Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. BTS Tidur Nyenyak, perkhidmatan penjagaan tilam 7 langkah Kowe menjamin kebersihan tilam yang sempurna. Kami memastikan tidur yang lebih nyenyak. Ke perkembangan berita luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang disahkan maut akibat letupan bom kereta di Syria. Letupan yang berlaku di sebuah pasar di Bandar Afrin di wilayah Aleppo itu didakwa didalangi kumpulan pemberontak. Pemantau hak asasi manusia Syria berkata kenderaan sarat dengan bahan letupan itu diletupkan di kawasan dipenuhi orang awam. Jumlah kematian dijangka meningkat. 2 orang awam dan seorang anggota Jaish al-Islam antara yang terbunuh. 12 lagi cedera. Bulan lalu, Afrin berdepan 4 serangan berasingan menggunakan peranti letupan termasuk satu yang menyasarkan kenderaan dinaiki komander pemberontak. 2 orang terbunuh selepas sebuah pesawat kecil merempuh kawasan perumahan di California, Amerika Syarikat. Insiden turut mengakibatkan kebakaran 2 rumah dan beberapa kenderaan. Pesawat dengan enjin berkembar Cessna 340 mempunyai 6 tempat duduk dikatakan berlepas dari Yuma, Arizona kira-kira sejam sebelum dilaporkan terhempas. Saksi mendakwa terdengar bunyi ledakan kuat diikuti pesawat jatuh. Bulan lalu, 2 juruterbang tentera dimasukkan ke hospital selepas jet latihan mereka merempuh halaman belakang kediaman penduduk berhampiran Fort Worth, Texas. Lebih 120,000 penduduk diarah berpindah susulan ancaman banjir yang melanda kebanyakan wilayah di China. Banjir yang berpunca daripada hujan lebat sejak beberapa hari lalu itu turut mengakibatkan kerosakan 470,000 ekar tanaman. Wilayah Shanxi yang sering dilanda musim kemarau turut terjejas. Bandar bersejarah Pingyao yang juga tapak warisan dunia UNESCO mengalami kerosakan teruk. Hujan berterusan ancaman besar bagi struktur binaan kuno yang terletak di bandar itu.
4 pegawai polis trafik dilaporkan terbunuh ketika bertugas di bandar Linfen Shanxi akibat tanah runtuh. Manakala di bandar Shijiazhuang, utara China, sebuah bas terjatuh ke dalam sungai menyebabkan sekurang-kurangnya 2 orang maut dan 12 yang lain hilang. Bertemu kembali, skuad Piala U Bernegara melengkapkan kempen saingan di Aarhus, Denmark dengan turun menentang Kanada. Barisan pemain wanita itu tumpas kali ketiga dengan keputusan 1-4. Pertama turun beraksi ialah pemain perseorangan AS Kisona yang melawan Talia Eng. Kisona tunduk 9-21 pada set pertama sebelum cubaannya untuk bangkit dalam set kedua tidak kesampaian dikecewakan 14-21. Hasrat Malaysia untuk menyamakan kedudukan disandarkan kepada beregu Teo Mei Jing, Yap Ling Yang melawan Rachel Hondrig Kristen Sai. Wakil negara itu menang set pertama 21-13 tetapi gagal mengekalkan rentak apabila tunduk 10-21, 14-21 membolehkan Kanada melebarkan pendahuluan 2-0. Perseorangan kedua, Yoon Chi Xuan kemudian menentang Rachel Tan. Aksi hanya berlangsung 33 minit memihak lawan, 12-21, 13-21 mengesahkan kemenangan Kanada. Beregu Go Pei Ki Tina selepas itu yang berdepan Catherine Choi Crystal Lai tampil menceriakan kem negara. Kedua-duanya berjaya menewaskan lawan 21-12, 21-13 untuk mata pertama tetapi sudah terlewat untuk menghalang kekalahan negara. Kay Letshana yang turun sebagai pemain terakhir berentab dengan Wen Yuzhang. Pemain berusia 18 tahun itu menang 21-17 set pertama tetapi lawan bangkit dengan keputusan 21-16, 21-12 untuk meraih mata menjadikan keputusan penuh 4-1 berpihak Kanada. Sekian Buletin 1.30. Sebelum berpisah, saksikan pameran komik Uffizi Galleries di Florence, Italy. Saya Nur Jamali, nama Mak Jamali. Assalamualaikum dan salam hormat.